Okey, yang seterusnya ialah 13090 akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar adalah liability semasa. Okey, masukkan 13090. Okey, 13090. Okey. Okey, yang ke seterusnya. Okey, kamu dah selesai bahagian ABT, ABB. Okey, belian. Okey, seterusnya ialah belian. Belian ialah di bawah kos jualan. Okey, masukkan di bahagian modal equity ni, bahagian kos jualan. Okey, so sebelum kita rekod belian, kamu kena tulis dulu inventory. Okey, kena ikut aturan dia, mesti inventory awal dulu barulah belian. Okey, so belian kat situ ialah 24,700 di kolom yang pertama. Seterusnya ada jualan 62,200. Okey, masukkan bahagian jualan. Okey, selesai. Diskaun kat sini adalah diskaun diberi untuk 330. Ia adalah belanja. Okey, 330. Seterusnya ialah diskaun diterima 560 dekat belanja hasil. Okey, 560. Okey, seterusnya ialah komisen. Okey, komisen ni kita tahu di hasil. Okey, kita tengok dulu apa perasaan dia. Okey, komisen 2 Roman, komisen belum terima 340. Maksudnya kena tambahkan. Okey, tambahkan. So 1700 tambah 340, 2040. Okey, so letak dekat hasil. Okey, 2040. Okey, komisen. Okey, nak tunjukkan jalan kerja pun boleh. Okey, 2040. Okey. Okey. Okey, komisen 340 dia adalah belum terima. So awak terus rekod dekat, okey, terus rekod dekat aset semasa. Okey, aset semasa. Pergi dekat aset semasa. Okey. Okey, awak tulis, okey, selang satu baris. Sebab apa kita selang? Sebab ada peruntukan terlagu. Okey, kita buat sini ialah komisen belum terima. Okey, 340. Okey. Seterusnya ialah insurans. Okey, tadi kita insurans 600. Okey, 4,400 tolakkan dengan 600. Okey. Okey, so jawapannya ialah 3,800. Okey, 3,800. Okey, insurans adalah belanja. Okey, letak dekat belanja. Insurans. Okey, 4,400 tolakkan dengan 600. Jawapannya 3,800. Okey, yang 600 tadi terus awak rekod. Okey, 600 tadi dia adalah aset semasa. Okey, aset semasa sebab dia prabayar. Okey, prabayar. Okey, pergi dekat aset semasa, insurans, prabayar. Okey, tadi jawapan tadi kita daripada soalan tadi RM600. Okey. Seterusnya
Inventory pada 1 Ogos, okey, ni adalah inventory awal. Bila inventory awal hanya satu tempat saja, iaitu di kos jualan. Okey, so dia punya maklumatnya 16910. Okey, letak di yang di tengah-tengah sekali. Okey, seterusnya ialah alat tulis. Okey, alat tulis adalah belanja. Okey, ada kita tanda butang star kat sini merujuk kepada pelarasan, iaitu yang dekat atas ni kan, yang satu roman tadi. Okey, yang satu roman tu, okey, ada satu inventory alat tulis, ada satu nilai harga kos. Inventory ni ialah inventory akhir untuk alat tulis, so kena tolakkan RM80. Okey, kalau ada inventory awal tambah, ada inventory akhir tolak. Okey, 420 tolak 80, dia akan letak dekat belanja. Okey, insurance, dekat bawah insurance ni, alat tulis 420 tolakkan dengan 80. Okey, jawapannya ialah 340. Okey. Okey. Seterusnya ialah pulangan. Okey, pulangan 1290. Okey, pulangan 1290 merujuk kepada pulangan jualan. Okey, pulangan jualan 1290. Okey, manakala 2230 tu adalah pulangan belian. Okey, letak bawah ni kan, bawah belian ni, pulangan belian 2230. Okey, nak terus kira pun boleh. Okey, 2470 tolak 2230 dapat 22470. 22470. Okey. Okey, so nak kirakan untuk pulangan jualan sekali pun boleh. 62,200 tolak 1290, 60910. Okey, gariskan. Okey. Okey, so dah selesai bahagian pulangan ni, dah masukkan. Okey. Seterusnya ialah angkutan masuk. Okey, angkutan masuk di bawah pada belian bersih kan. Okey, dia akan ada belian bersih. Okey. So ini yang kita tolak tadi, belian bersih. Okey. So tambah. Okey, angkutan masuk kena tambah. Okey, selain pada angkutan masuk, apa lagi? Upah atas belian, duty atas belian dan juga insurans atas belian. Okey. So 760. Okey. Okey, nak tambahkan. Okey. Okey. Biarkan dulu lah, biarkan dulu. Okey. Okey, selesai. Okey, kadar bayaran. Okey, kadar bayaran adalah belanja. Okey, masukkan nilai RM800. Okey, seterusnya ialah ambilan. Okey, ambilan. Okey, ambilan ekuiti pemilik, tapi ada pelarasan. Kita baca pelarasan yang ke-7 Roman. Pemilik menggunakan 30% daripada keluasan premis, okey, untuk sebagai rumah kediaman dia. Okey, ambilan. Okey, so kita kena kira berapa nilai premis. Okey, so darabkan dengan 30%. Okey, nilai premis, sewa premis tu adalah 4,800. Okey, 4,800 darab dengan 30%. Okey, 4,800 darab dengan 30%, 1,440. Okey, 1,440. Okey, so 1,440. Okey, inilah untuk kena ambilan lah. Okey, ambilan. Okey, so ambilan kena tambah lagi 1,440. Okey, ambilan dekat sini 1,240 tambah lagi 1,440. Okey, ambilan dekat ekuiti pemilik. Okey, 1,240 tambah dengan 1,440. Okey, 2,680. 2,680. Okey, letakkan ekuiti pemilik. Okey. Okey, dia kat sini boleh jadi tambah untuk bersih, tolak rugi bersih. Dapat jawapan kat sinilah. Okey, tolak ambilan. Okey, tolak ambilan.
ambilan. Okey, tadi 1240 tambah lagi dengan 1440. Okey, so dapat 2680. Okey, 2680. Okey, selesai bahagian ambilan. Okey, seterusnya ialah peruntukan hutang ragu. Okey, Roman yang kelima mengatakan peruntukan hutang ragu 2% atas akaun belum terima bersih. Okey, tadi kita dah kira akaun belum terima tadi yang dekat atas ni. Okey, inilah akaun belum terima bersih. So awak pakai 26,900 darabkan dengan 2%. Okey, awak akan dapat 538. Okey, 538. Okey, kat sini ada 350, kat sana ada, kat yang baru 538. Okey, nak rekod yang mana satu? Untuk peruntukan hutang ragu, rekod yang baru kita dapat. Okey, ataupun nilai yang terkini lah, 538. Dekat mana? Dekat aset semasa. Okey, so dekat bawah ni kan, dekat bawah per ABT. Okey, peruntukan hutang ragu. Okey, nak tunjukkan jalan kerja pun boleh, tak ada masalah. Okey, darab dengan 2%. Okey, tadi kita dapat 538. Okey, 26,900 tolak 538. Okey, 26362. 26362. Okey, gariskan. Okey, kalau ada pengiraan tu awak garis. Okey. Okey. Okey, seterusnya ialah okey, perasan tak ada beza 538 dengan 350. Okey, 538 dengan 530. Okey, kalau ada beza maksudnya okey, kita nak tengok adakah dia hasil ataupun belanja. Okey, nilai baru adalah 538, nilai lama ialah 350. Okey, so berlakunya pertambahan. Okey, kalau pertambahan ni akan jadi belanja. So dekat belanja, okay, rekodkan pertambahan hutang ragu. Okey, 538 tolak dengan 350. Okey, bezanya tadi ialah 188. Okey, itu beza dia. Kalau berkurang, maksudnya kurang daripada 350, dia akan jadi pengurangan. Kamu akan letak bahagian belanja. Okay, dah selesai bahagian peruntukan hutang ragu. Okey, seterusnya ialah hutang lapuk. Okey, hutang lapuk yang keempat Roman tadi. Okey, yang dia kata muflis tu. So 570 tu tambah lagi dengan 600. Okey. Okey, so 600 tambah 570 1170. Okey, tu akan letak dekat belanja. Okey. Okey. Hutang lapuk. Okey, iaitulah tadi 600 1170. Okey, dah selesai hutang lapuk. Okey, seterusnya ialah sewa premis. Okey, sewa premis rujuk pada yang ke-7 Roman tadi, kita dah ada buat pengiraan. Maksudnya yang 1440 tu kena tolakkan. Okey, sebab dia dah terasing sebab untuk ambilan. Okey, so tolakkan dia 3360. Okey, sewa premis adalah belanja. Okey, letakkan dekat belanja. Okey, dekat belanja ni 3360. Okey, tunjukkan dalam kerja pun tak apa. Sewa premis 4,800 tolak dengan 1440. Okey, 3360. Okey, seterusnya gaji. Okey, gaji adalah belanja. Okey, gaji belanja. Okey, 24,000. Okey, pinjaman. Okey. Okey, pinjaman. Okey, yang ke-8 Roman, pinjaman. Okey. Yang pinjaman ni adalah
kita baca yang ke-8, membuat pinjaman bernilai 36,000, kat sini 33,000. Okey, dia bukan soalan salah. 36,000 ni merujuk kepada nilai asal dia. Okey, 33 ni nilai yang selepas ditolak lah. Dia bayar angsuran, okey, setiap tahun kan. Okey, 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 seterusnya ialah 36,000. okey, dikenakan faedah 3% pada bermula 1 Mac 2019. Bayaran pinjaman adalah secara angsuran selama 60 bulan. Okey, 60 bulan bersamaan dengan 5 tahun. Okey, 5 tahun. Okey, ataupun 60 bahagi 12. Okey, setahun. So 36,000 ni bayaran pinjaman secara angsuran 60 bulan ni. Okey, kamu bahagi dengan 5 tahun. Kenapa bagi 5 tahun? Sebab kita tutup akaun setahun. Okey, so 36,000 bahagi dengan 5 tahun, awak akan dapat 7,200. Okay, 7,200. Okey, okey, maksudnya setiap tahun akan berkurang sebanyak 7,200 dia punya pinjaman kita. Okey, kalau setiap tahun berkurang, so ni adalah liability semasa. Untuk LBS, okey, untuk LBS tolakkan 7,200. okey, so nak ambil nilai yang mana? Nilai yang baru ataupun nilai dekat imbangan duga. okey, so yang dekat sini sebagai panduan saja, panduan untuk nak kira jumlah pinjaman tu. okey, dan juga interest dia kan, ataupun faedah. okey, so kita rekodkan dulu liability semasa 7,200, pinjaman 33,000 tolak 7,200 dekat liability bukan semasa. okey, kita rekod dulu. okey, so dekat pinjaman liability semasa, pinjaman, okey, 7,200. okey, seterusnya dekat pinjaman liability bukan semasa 33,000 tolakkan dengan 7,200. okey, so 33,000 tolak 7,200, 25,800. okey, okey, seterusnya okey, kita kena kira juga faedah 3% ni. Kita kena check dah bayar ke belum. okey, faedah ni kan. okey, faedah itulah faedah pinjaman. okey, kita check 3%. okey, okey, saya tunjuk kat sini okey, padam dulu. okey, okey, so kita kira 36,000 darab dengan 3%. okey, perasan tak dia kata buat mula 1 Mac. okey, 1 Mac 2019, 1/3. okey, kita tutup akaun pada 31/7 2019. di sini 3 hingga 7, 3 bulan, bulan 3 hingga bulan 7, 3, 4, 5, 6, 7. kat sini ada 5 bulan. okey, so kena darab 5 bahagi 12. okey, 5 bahagi 12, 36,000 darab dengan 0.03. okey, darabkan dengan 5 bahagi 12. okey, 450. okey, 450 dah. okey, kita check dulu okey, 450. okey, kat sini tadi pinjaman dah selesai. okey, faedah atas pinjaman. okey, faedah atas pinjaman, apa yang kita kira tadi sama kan? Sama. okey, kalau sama maksudnya tak ada ni lah, tak ada perakasan lah, tak ada tambah, tak ada tolak. So 4,500 ni sekadar masukkan nilai saja dekat belanja. okey, so faedah pinjaman okey, 450. okey, kita dah terus boleh buat pengiraan. okey, dengan menutup akaun perdagangan dulu. okey, 20 daripada tadi kan, daripada jualan tu. okey, so jualan bersih. okey, seterusnya ialah belian bersih tambahkan 760 323 230.
23230. Okey, dekat sembilan tambah 16910. Okey, so double-nya ialah kos belian kat sini, kita panggil kat sini kos barang untuk dijual. Sebenarnya tolakkan dengan inventory akhir. Okay, inventory akhir. Okay, okay, inventory akhir kena check. Okay, kita buat pengiraan dulu. 3450 5830 2430 1740 13450. Okey, lagi sekali 13450. Okey, 13450. Okey, masukkan. Okey, tolakkan dengan 401 26690. Okey, tolakkan dengan jualan bersih, tolakkan dengan 266 34220. Okey. Okey. So kat sini ialah kos jualan, satu lagi ialah untung kasar. Okey. So tutup yang seterusnya. Okey. Okey, 560 tambah 2040. Okey, tambahkan dengan 34220. Okey. Okey, seterusnya nilai belanja. Kalau nilai banyak ni, kalau boleh kira 2 kali lah. Empat 1088. Empat 1088 tolak dengan 36820. Okey, 4268. Okey, so kat sini kita dapat rugi bersih. Okey, sebab dia punya nilai belanja lebih besar. Okey, seterusnya kita rekod dekat 4268 ni, pindahkan terus dekat modal awal. Okey, 4268. Okey, tapi kita buat kurungan sebab ada rugi bersih.
Okey, rugi bersih tolakkan. Okey, rugi bersih 84050 tolak 4268 79782. Okey, ambilan tolak lagi 2680 77102. Okey, modal akhir. Okey, lepas tu kita kena tambahkan dengan jumlah pinjaman. Okey, 25,800 102 902. Okey, 902. Okey, so gariskan setiap operasi, gariskan. Okey, setiap operasi yang kita buat tu gariskan. Okey, ni angka imbang ni lah. Okey, kita cek okey sama ada imbang ataupun tak imbang. Okey, seterusnya kita tutup bahagian ni aset bukan semasa 5144,550. Okey, so dia punya nilai 49650. Okay, sebelum kita tutup ada dua tertinggal kat sini. Okey, iaitulah inventory akhir. Okey, inventory akhir 13,450. Satu lagi inventory alat tulis. Okey, alat tulis RM80. Okey, so kena tutup. Okey, okey, jumlah 31710 tambah 1000 tambah 26362 340 600 13,450 80. Okey, jumlah liability semasa. Okey, tadi nanti saya betulkan salah tulis. Okey, betulkan sikit. Okey, salah tulis tadi kan. Ini adalah liability, iaitu account belum bayar. Okey, itu salah tulis. Okey, 73542 tolak 20290 53252. Okey, modal kerja. Selalu pelajar terlupa yang ni. Okey, akhirnya kita kira berapa imbang dia. Okey, 49650 tambah 53252 102 902 102 902. Okey, sama kan? Samalah dengan yang ni. Okey, dengan bawah tu sama. Okey,